slot kedua dalam minggu ke-6 ni untuk lecture ataupun untuk sharing saya yang seterusnya. Okay. So insyaAllah hari ini kita akan sambung on another ataupun kumpulan serangga yang ada lah yang saya dah ceritakan hari tu. Okay, dan menjawab kepada persoalan hari tu yang ada yang tanya itu kan, yang replete tu kan. Ingat tak ada kawan yang tanya tentang kasta semut tu? Ingat. Ingat kan? Kan dia tanya apa Ingat. yang betul tergantung yang replete tu kan, replete case tu, replete kasta tu. So sebenarnya kalau dalam kumpulan semut terutamanya yang makan honey dew, maksudnya yang diproducekan oleh aphid, dia attracted to that lah. So dia akan ada satu kumpulan semut ni yang dia akan menyimpan honey dew yang dimakan tu dalam abdomen dia. Maksudnya dia akan simpan lah. So by the time koloni tu perlukan, dia akan letupkan diri dia untuk bagi makan kepada kepada kasta-kasta lain yang ada dalam koloni tersebut lah. So basically itulah yang dimaksudkan dengan replete tu lah. Tapi dia tidak ada pada semua spesies semut lah. Tapi ini adalah spesies semut yang utamanya yang makan honey dew tu lah, yang dikeluarkan oleh aphid ataupun perosak kepada tanaman lah. Okay. So insyaAllah seterusnya saya akan sambung kepada slide seterusnya, iaitu kita akan hari ini bercerita tentang lebah. Okay, so saya recap sikit lah. Minggu lepas, bukan minggu lepas macam lama pula kan. Pada Selasa yang lepas saya nyatakan ada 8 jenis serangga yang direkodkan ataupun yang dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran kan. Okey, semua nampak ke slide saya? Nampak, Doktor. Okey, sebab saya tak buka sharing dekat sana, saya buka terus daripada laptop. So saya tak nampak Microsoft Teams lah. Saya memang totally tak nampak. Saya nampak slide saya je yang sedia ada ni kan. Okey, so kita ada 8 jenis serangga yang Allah telah nukilkan dalam Al-Quran. Yang pertamanya yang kita telah lihat adalah tentang semut lah. Pada hari Selasa yang lepas kan, ataupun yang kita panggil sebagai An-Namlu lah. So hari ni insyaAllah kita akan tengok another 7. So hari ni saya mulakan dengan lebah. Okay, so lebah ataupun yang dipanggil dalam bahasa Al-Quran atau pada dalam bahasa Arabnya sebagai An-Nahlu lah. Ya Allah regardskan lebah ni lah. Tahu tak surah An-Nahlu ni surah yang surah keberapa? Ingat tak? Surah An-Nahlu, surah keberapa surah An-Nahlu ni? Ada yang nak jawab? 16, Doktor. Ya, betul. Surah ke-16. Okay. Surah ke-16 adalah surah lebah ataupun An-Nahlu kan. Okay. Dan saya petik daripada surah An-Nahlu, surah ke-16 daripada ayat 68 hingga 69. Bagaimana di ayat inilah Allah menceritakan tentang lebah tu lah. Okey, dan saya bacakan. Ada tak pun yang siapa nak baca? Audi, tolong bacakanlah Audi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan, yakni yang engkau suka. Serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman, yakni madu, yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Okay, alright. Terima kasih Audi. Okay, so kalau kita tengok petikan ayat ni 68 hingga 69, di sini Allah ceritakan tentang specifically-nya tentang lebah tu sendiri kan. Bagaimana dekat sini Allah ceritakan Allah bagi ilham pada lebah tu kan. So ilham apa yang Allah telah berikan kepada lebah untuk dia buat sarang di gunung-gunung dan di pokok-pokok. Lepas tu bila dah siap buat sarang tu, maka makanlah. Maka keluarlah dan carilah makanan daripada bunga-bungaan dan buah-buahan yang Allah telah adakan di sekitar dia tu, serta turutlah jalan peraturan Tuhanmu.
Dan daripada setelah dia selesai mengikuti apa yang Allah telah perintahkan kepada dia tadi, iaitu kepada lebah tadi, maka Allah jadikan keluarlah minuman madu lebah tersebut yang mengandungi penawar bagi manusia dari berbagai-bagai penyakit. Ini yang saya kata pada minggu lepas, pada hari Selasa lepas. Yang saya kata madu is the best medicine. Bukan claim by doctors, tapi adalah claim by Allah tu sendiri daripada surah An-Nahl ni sendiri kan. Dan sesungguhnya demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang mahu berfikir. Itulah kalau kita fikir ada sesuatu yang Allah nak datangkan kepada kita untuk kita mengambil ibrah lah. Supaya kita menjadi orang-orang yang sentiasa guide ataupun tertuju kepada apa yang Allah inginkan ataupun apa yang Allah telah perintahkan lah. Okay. Alright. Okay. So ini basically adalah 5 perkara lah yang saya telah extract lah daripada ayat tersebut. Yang pertamanya tadi Allah kata maka buatlah sarang. Okay. Kan buatlah sarang kan. Yang kedua maka keluarlah, carilah makanan ataupun daripada bunga-bunga yang engkau sukai. Yang ketiga, turutilah perintah Allah dan keluarlah madu, dan keluarlah madu daripada perutnya, iaitu yang akan membawa kebaikan bagi alam ataupun bagi sejagat lah. Okay, so kita tengok sikit lah apa yang kita boleh ambil lah daripada lebah ni kan. Okay, so apa yang saya datangkan kat sini sedikit lah berkaitan tentang kasta lebah. Seperti yang saya telah maklumkan pada Selasa lepas, semut dan lebah dia adalah serangga yang kita golongkan ataupun kita kategorikan sebagai serangga sosial. So bila kita sebut serangga sosial, maka dia hidup dalam satu koloni dan dia ada kasta-kasta dan dia ada pembahagian-pembahagian kerja dia lah. Okay, so kalau kita tengok lebah kat sini, so dia ada 3 kasta ataupun 3 pembahagian tugas. Yang pertamanya adalah ratu lah. Ratu tu seperti juga semut tadi tu lah, dia ada queen dia yang kita panggil kan, sebagai queen ataupun ratu lah dalam bahasa Melayu lah. Okey, dan seterusnya kita ada lebah pekerja dan kita ada lebah jantan. Okey, so ratu ni tugas dia adalah untuk bertelur. Spesifikasi kerja yang telah Allah tetapkan dia adalah untuk dia memang bertelur. Dan dia mampu untuk menghasilkan telur sehingga 2,500 telur dalam sehari. Okey. Okey, manakala lebah pekerja, dia adalah lebah betina yang tidak bertelur. Maksudnya lebah betina yang infertile. Maksudnya dia tak boleh melahirkan ataupun dia tak boleh bertelur lah maksudnya. So apa tugas dia? Kerja dia adalah mencari makanan dan dengan mengumpulkan bunga dan nektar. So yang kerja-kerja foraging, maksudnya kita panggil foraging. Foraging maksudnya dia keluar dan mencari makanan ataupun bunga dan bawa balik ke sarang untuk dibagi makan kepada ratu dan kepada ahli-ahli koloni tu. Itu adalah kerja lebah pekerja ni, iaitu lebah betina adalah. Okey, dan juga ada setengahnya dia membina dan menjaga sarang. Manakala lebah jantan, dia mati selepas mengawan dan dia tinggal di dalam sarang sewaktu musim bunga dan musim panas. So basically ini adalah beberapa, secara umumnya dia ada pembezaan juga bergantung kepada spesies lebah lah. Tapi secara umumnya ini adalah 3 pembahagian kerja lebah yang ada dalam satu koloni lah. Okay, alright, okay. So kalau kita merujuk balik kepada ayat yang Allah telah datangkan daripada ayat 18 hingga 19 tadi, Allah ceritakan tentang bagaimana Allah telah ilhamkan untuk lebah ni membuat sarang, kan? So bila kita tengok sarang lebah ni, dia sebenarnya adalah satu ilham dan satu ilmu yang sangat berguna lah untuk manusia. Dan indeed kita manusia ni telah banyak terinspirasi daripada pembinaan sarang lebah ni untuk kita adaptasikan di sekeliling kita. Nanti saya akan tunjukkan satu gambar yang saya ambil dan masa tu nanti kita tengoklah. Okey. So kalau kita tengok kat sini, kenapa sarang lebah adalah hexagon? Okey. So sarang lebah tu dia bentuk hexagon ya, iaitu segi 6. Okey. So dia kata kat situ, kalau mampu untuk kita baca kat situ, dia kata kalau anda berpeluang melihat sarang lebah, maka perhatikanlah dan fikirkanlah setiap yang Allah ciptakan termasuk sarang lebah tidaklah dicipta dengan sia-sia. So kalau kita tengok sarang lebah ni, kalau kita observe, dia adalah berbentuk hexagon. So bila Allah mengilhamkan lebah ni untuk buat bentuk hexagon tu, maka benda tu adalah bukan sia-sia kan.
Maka daripada adaptasi heksagon tersebut, kenapa bentuk ni adalah bentuk yang digunakan oleh lebah ni untuk menyusun sarang-sarang dia. So in anyhow, ini satu antara ilmu matematik yang telah Allah ilhamkan kepada hamba-hambanya ataupun kepada makhluknya. Makhluk sekecil lebah ni pun Allah ajarkan dia matematika. Mungkin dia tak faham pun dekat situ kan, tapi Allah telah ilhamkan dia untuk dia mengadaptasikannya dalam pembinaan ataupun dalam kelangsungan pembinaan koloni ataupun generasi dia itulah. Okay, so bila kita bercerita tentang kenapa heksagon, seperti apa yang saya telah tuliskan kat situ, dia sebenarnya bentuk heksagon ni kalau kita secara dalamnya mengkaji, dia adalah sebenarnya satu penggunaan untuk memaksimalkan ruang. Sebab itulah bila kita susun bentuk heksagon tu, dia memaksimalkan penggunaan ruang. So lebah ni dia memang kena maksimalkan ruang untuk dia apa? Untuk dia simpan madu lebah. Sebab bila dia keluar mencari nektar ataupun mencari pollen tadi tu, dia akan balik dan dia akan proses pollen dan nektar tu immediately, dan dia kena, bila dia proses tu dia akan sebenarnya madu ni sebenarnya dia adalah ludah. Tapi ludah in a good way lah, bukan macam ludah yang kita boleh bayangkan yang menjijikkan tapi dia adalah ludah oleh lebah ni lah. So dia akan makan pollen dan nektar yang dia cari tadi tu. So dia akan makan, akan berlaku satu, so proses tu adalah proses penghasilan madu tu lah. So dia akan ludahkan madu yang telah diproses dalam perut tu. Dan inilah yang akan disimpan di dalam sarang dia tu. Dan sebenarnya madu yang kita ataupun yang Allah telah ciptakan tu sebenarnya adalah untuk consumption mereka juga. Tapi dalam masa yang sama juga Allah hantarkan untuk kita juga boleh consume dan mendapat kebaikan daripada madu yang dihasilkan oleh lebah lah. Okay, so setiap dinding sel sarang lebah hanya mempunyai ketebalan 0.05, dan yang menariknya, membina sel sarang dengan bentuk heksagon membolehkan ia menampung beban sebanyak 25 kali ganda melebihi beratnya. Sebab itulah kalau ada siapa yang pernah experience mengharvest madu lebah ataupun madu kelulut, kita memang tak terjangka lah bahawa kita boleh dapat sebanyak itulah madu daripada sarang yang mungkin sarang tu tak besar pun, tapi kita boleh consume atau boleh harvest madu sebanyak itulah. Dan saya teringatlah masa tu saya pergi conference dekat saya ingat Kelantan masa tu. Masa tu dia ada conference yang pasal pertanian lah masa tu. So ada satu makcik ni, dia daripada Kelantan. Dia mengusahakan satu industri lah yang kita panggil sebagai meliponiculture. Meliponiculture ni merujuk kepada industri yang melibatkan madu. Meliponi ni group of lebah. Culture tu maksudnya dia punya industri lah. So dia banyaklah, dia ada sarang lebah kelulut. So saya tanyalah kat dia, saya sembang dengan dia kan. Saya tanya macam mana dia mampu ke untuk cater semua sarang lebah madu yang banyak lah, dia ada dalam kuantiti yang banyak lah. Lepas tu dia cakap kat saya, tak, sebenarnya dia tak payah buat apa-apa pun sebenarnya, dia kata. Sebenarnya pekerja dia sangat banyak. Dan dia tak buat apa pun untuk mengatur pekerja dia tu. The only things yang dia make sure adalah pokok-pokok yang ada di sekeliling tempat dia memelihara madu, memelihara lebah kelulut tu, pokok tu ada dan boleh mengeluarkan pollen dan debu. Maksudnya dia kena make sure pokok tu sihat lah. So saya tanya, oh ya ke, banyak ke pekerja dia? Tak, dia kata memang beribu-ribu pekerja dia. Rupanya apa yang dia regardskan as pekerja dia tu adalah pekerja kepada lebah tersebut. So dia kata memang dia tak perlu buat apa pun dalam nak mengusahakan dia punya meliponiculture itulah. Okay. Dan menyambung balik kepada pembinaan sarang ni, so proses pembinaan setiap sel mempunyai saiz yang sama besar, bermula daripada setiap sudut ataupun juru secara serentak dan bertemu di tengah-tengah tanpa berselisih walau sedikit pun. Betapa amazingnya lah dalam proses pembinaan sarang lebah ni. So dia bukan, kalau kita fikir secara
logiknya akal kita, mungkin kita akan start kat tengah kan? Betul tak? Betul ke? Betul. Betul kan? So kita akan start kat tengah. Lepas tu barulah kita pergi ke tepi-tepi dan menyiapkan apa yang abang ada kat tepi kan. Tapi kalau kita perhatikan ataupun biologis yang telah memperhatikan bagaimana lebah ni membuat sarangnya, dia bermula daripada tepi. Dia bermula daripada tepi dan bertemu dekat tengah. Maksudnya setiap penjuru tu akan dimulai oleh individu yang berbeza. So dia akan bertemu dekat tengah tanpa berselisih walau sedikit pun. Bagaimana ilmu matematik dia sangatlah hebat lah. Dan kita tak boleh nak define kan bagaimana lebah ni mampu. Sebab in the first place ayat tadi tu pun Allah dah katakan. Dan siapa yang mengilhamkan? Allah yang telah mengilhamkan untuk lebah ni mampu membina architecture sarang dia tu dengan sangat hebatnya lah. Dan kemahiran ini telah sedia wujud dalam diri lebah sejak mereka dilahirkan lagi. Jadi siapakah yang mengajarkan lebah ini? Dan regard sebalik kepada ayat tu, Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di atas bukit, di atas pokok kayu dan apa saja yang manusia jadikan sebagai atap. Sebagai atap ni orang kalau kita tengok tafsir, dia tafsirkan adalah atap rumah ataupun binaan manusia lah. Sebab itulah kalau kita nampak setengah-setengah tempat dekat rumah tu, binaan rumah tu ada lebah yang boleh yang telah membuat sarang, dia establish sarang dekat tempat tu lah. Okay, so itulah betapa hebatnya ilmu ataupun ilham yang telah Allah datangkan kepada lebah tersebut kan. Dan ini yang saya katakan tadi tu. Bagaimana manusia telah terinspirasi daripada lebah. Mungkin kamu tak pernah perasan ke? Kamu pernah perasan ke benda ni? Mungkin kita perhati. Perasan. Perasan. Tapi lagi bila jam. Tapi kamu lagi-lagi lah hujan ni. Tapi kamu perasan tak yang ini adalah sebenarnya inspired daripada sarang lebah? Ataupun kamu Perasan. Perasan okey, bagus yang perasan tu. So nampak kat sini kan bagaimana manusia pun terinspirasi daripada ilham yang Allah telah datangkan kepada lebah tersebut kan. Dan sebagai serangga sosial, lebah hidup dalam koloni. Ini yang saya nyatakan tadilah. Okey, dan tubuhnya penuh dengan bulu dan membantu pelekatan debunga pada badan. Maka bila lebah ni telah diilhamkan oleh Allah buat sarang, carilah the best dan the best nektar yang ada di sekeliling kamu tu dan baliklah ke rumah kan. Dan daripada situ inilah antara contribution yang telah lebah ni berikan kepada kita as a human being. Dia adalah sebagai ejen pendebungaan yang telah saya ceritakan sebelumnya tadi ya. Okey, yang saya telah ceritakan pada hari Selasa yang lepas. Okey, so bila nektar diproses, bila nektar di-collect daripada sekeliling dia, nektar tu akan diproses dalam perut untuk dijadikan madu dan kemudian dia keluarkan baliklah untuk disimpan dalam dia punya sarang tersebutlah. Okey, dan lebah pekerja iaitu lebah betina yang infertile tadi tu, yang tidak bertelur tadi, akan keluar mencari nektar seperti mana ayat tadi ataupun ayat 18 hingga 19 tadi telah nyatakanlah. Okey, dan ini satu benda yang sangat menarik yang saya nak share pada semua orang lah. Satu, apa yang sangat kita kagumi pada lebah tadi adalah bagaimana ilmu ataupun ilham yang Allah telah datangkan kepada dia untuk membina sarang yang sangat hebat tadi tu kan. Yang seterusnya adalah ketika proses keluar mencari nektar. So bila lebah ni keluar mencari nektar, dia akan dimulakan oleh pasukan peninjau. Maksudnya macam dia ada pasukan-pasukan yang akan pergi dulu untuk tengok dekat mana the best nectar ataupun the best pollen located. Lepas tu bila dia dah identify dekat mana, dia akan balik dan dia akan bagi tahu kepada lebah pekerja yang lain, dan lebah pekerja yang lain dia akan tukar shift. Tukar shift tu maksudnya lebah yang balik tu dia akan proses nektar yang ada, dan second batch akan keluar untuk pergi mencari nektar ataupun pergi locate di mana tempat letaknya nektar yang terbaik yang telah diinformkan oleh pasukan yang pertama tadi tu. Maknanya, macam ni? Maknanya dia check sekali dengan ni lah, dia ambil sekali lah. Ya, dia ambil. Maksudnya dia pergi, dia ambil. Dia check saja. Bukan, sebab dia kena rasa dulu. Sebab itulah kalau kita tengok ayat tu tadi, ayat 18 hingga 19, dekat Allah kata, dan aku ilhamkan untuk mereka buat sarang dan keluarlah dan carilah pohon-pohon terbaik.
Maksudnya dia kena cari nektar dan polen yang terbaik. Sebab itulah daripada benih yang terbaik tu akan menghasilkan benih yang baik, iaitu polen dan nektar yang terbaik akan menghasilkan madu yang baik. Sebab itulah madu tu adalah madu yang terbaik lah, yang sebenarnya yang telah lebah dikeluarkan, dan Allah pun regardskan dia adalah the best medicine untuk manusia itulah sendiri kan. Okay, so dia akan keluar dan dia akan locate ke mana tempat yang terbaik yang ada debunga tadi tu. Lepas tu dia angkut dalam bakul debunga. Bakul debunga tu dia ada dekat kaki dia ni, yang nampak yang kuning ni. Ini kita panggil ini dipanggil sebagai bakul debunga. Dekat kaki dia ni dia ada satu structure lah, dia kita panggil sebagai pollen basket dalam bahasa Inggeris. So dia akan angkut debunga, dia bawa balik ke sarang dia. Dan ini adalah satu proses ataupun satu cara komunikasi antara lebah ni dalam dia nak menyampaikan kepada kawan-kawan dia ataupun kepada lebah pekerja yang lain tentang di mana nektar yang telah didapatkan. So kalau kita tengok kat sini kan, so ni follower B, ini orang yang melihatkan, okey contoh ini B yang keluar tadi tu, ini lebah yang keluar tadi tu. So dia akan balik ke sarang dia, so dia akan inform this group of following bees di mana kedudukan nectar sources yang dia telah dapati. So ini yang kita panggil sebagai, kalau manusia, kalau kita contoh, kalau saya mengajar ni kan senanglah saya nak communicate dengan semua orang sebab semua orang boleh faham bahasa yang dituturkan oleh saya. Saya betul dan pergerakan bibir saya mengeluarkan satu gelombang dan semua orang boleh dengar. Tapi lebah ni dia tak boleh bercakap kan. Betul tak lebah tak boleh bercakap? Betul. Kalau lebah boleh bercakap, mungkin kita pun bingit kot mendengar. Nak dengar orang ni bercakap dan nak dengar orang sekeliling kita bercakap. Dengar lagi pula lebah bercakap, mungkin kita akan pening kot. So it's a blessing lah supaya untuk kita tak mampu mendengar bahasa-bahasa lebah ataupun bahasa-bahasa haiwan ni, mungkin kita akan pening kepala kan, mendengar terlalu banyak conversation yang berlaku lah. So ini kaedah ini ataupun kaedah penyampaian ini yang kita panggil sebagai vagal dance. So sebenarnya lebah yang keluar ni dia akan menari sebenarnya. Dia akan buat satu tarian untuk menunjukkan ataupun untuk memberitahu kepada kawan dia kat mana tempat yang terbaik tu. So dalam penyampaian maklumat dia ni, dia akan sangat precise dan dia bergantung kepada apa tahu? Dia bergantung kepada cahaya matahari. Saya tak pasti, okey ni dia. Okey. Contoh ini hive dia ataupun ini nest dia, koloni dia. Okey, so contoh dekat sini flower, ini flower yang dia dapatkan nektar tadi, ini adalah cahaya matahari. So ini adalah bersamaan dengan 180 darjah, betul kan? Ini 180 darjah okey. So 180 darjah ni, so dia akan balik ke sarang dia, dia akan ada buat tarian macam ni. So ini yang kita panggil sebagai vagal dance. Okey, W-A-G-G-L-E, vagal dance. So dia akan menari, inilah position yang dia akan menari, dia akan bergerak. So the followers ataupun the bee followers yang melihat gerakan si penari vagal dance yang tadi, dia tahu bahawa sumber nektar berada pada jarak 180 darjah daripada cahaya matahari. So sangat hebat Kita pun tak mampu saya pun tak boleh nak cakap berapa darjah pukul 12 tengah hari tadi daripada matahari yang telah tegak tu. It can be 180, it can be less dan saya pun tak tahu nak kata kan. So beginilah bagaimana Ilham ataupun lebah ni menyampaikan kepada kawan-kawan dia. Yang ini kita panggil sebagai yang kini kita kenali sebagai vagal dance. So itu tarian vagal. Tarian vagal ni adalah untuk dia menyampaikan maklumat berkaitan di mana sumber makanan yang dia telah jumpai tu. So tarian vagal ni saya sebenarnya ada video yang saya nak share. Okay, so saya buka lah kat sini. Semua orang tengah tengok slide saya ke tengah tengok saya punya screen? Slide. Doktor slide. Okay. Oh yalah, sebab saya kena share balik desktop. Sekarang jumpa nampak apa? YouTube. Okay, tapi saya kena tekan open ni lah. Sebab kalau tak, kamu tak nampak saya. Dengar ke bunyi ya?
Belum. Belum eh. Ada bunyi ke? Tak Tak ada. ada bunyi. Tak ada bunyi eh? Tak ada. Tak ada bunyi. Tak ada bunyi sebab dia sepatutnya keluar kat sini yang saya saya boleh ni. Sekejap, saya tutup balik. Saya share, okay, include. Okay, alright. Okay, sekarang ada bunyi kan? Tak belum ada bunyi lagi. Nampak kan? Nampak. Dah ada bunyi. Okay. Ada. Sama kita tengok tadi. Okay, alright. So apa perasaan kamu melihat video tu? Kagum. Rasa wow. Rasa wow Baru saya sangat. boleh tahu kat mana. Apa? Lepas tu ambil saya boleh tahu kat mana dah lepas tu. Lain kali boleh tolong dia ambil sekali. Boleh tolong Tu lah dia. tu. Tak pun dia tak perlukan pertolongan kita sebenarnya. Dia kata mungkin dia akan patah balik kat kita, tak apa. Kita buat je kerja yang Allah suruh kita buat. Mungkin jawapan dia macam tu kot kan. Ya, assignment banyak agak. Apanya? Assignment pun dah banyak dah. Tak nak buat dah. Itulah kalau saya first time masa saya belajar dulu, bila saya tahu tentang Bagel dance ni, saya entomologi itulah kelas serangga saya lah. Saya sangat kagum. Saya sangat kagum. Kita rasa macam ya Allah, tapi hebatnya satu creature yang sangat kecil macam ni, ilham yang Allah telah datangkan kepada dia tu memang tak mampu untuk kita ungkapkan lah, sebab manusia pun tak boleh buat macam tu kan. Tapi itulah ilham yang Allah telah datangkan kepada lebah yang tadi lah. Okay.
So berbalik kepada itu, inilah madu lebah yang Allah telah takdirkan ataupun yang Allah telah arahkan untuk dikeluarkan oleh lebah tadilah. So madu lebah ni dia sangat bergantung kepada sumber bunga lah. Seperti yang saya nyatakan tadi, sumber bunga yang akan didapatkan oleh lebah ni adalah bunga yang terbaik untuk menghasilkan madu yang terbaik itu kan. So dia mujarab dalam pengubatan, dia ada kuasa menyembuhkan seperti mana yang telah tertera dalam ayat 18 hingga 19. Dan madu merupakan bentuk gula yang perahadam, maka ia cepat menyerap ke dalam darah untuk diedarkan. So kandungan gula membantu metabolisme oksigen dalam pembinaan dalam masa yang sama. Dia adalah tinggi kalori. So madu ni adalah the best medicine lah, sebab tu dia adalah the best medicine tu tadilah. Okay, so ni adalah beberapa kebaikan madu yang kita boleh ambil sebagai satu guideline lah kalau kita nak makan madu tu lah. So kalau saya sendiri, kalau semua saya suka makan madu. Saya bukanlah saya langsung tak ambil ubat tu. Kalau saya dah memang teruk sangat, saya ambil lah ubat. Tapi kalau awal-awal tu, saya suka untuk consume madu ni dululah. Okay, so siapa yang mengilhamkan lebah ini? Dan Tuhan ataupun Allah yang telah memberi ilham kepada lebah untuk melakukan seperti mana yang telah kita lihat tadi itulah. Dan akhirnya Allah endedkan ayat tersebut, ayat yang ke-69, bukan 18 dan 19, sorry saya tersilap ingat tadi, 68 hingga 69, dan akhirnya Allah kata kat situ, dan sesungguhnya pada demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Maka kitalah yang insya-Allah nak menjadi orang yang mahu berfikir tu, mahu berfikir betapa hebatnya dan betapa besarnya rahmat yang Allah telah berikan kepada lebah, apatah lagi kepada kita kan. Sebab bila Allah ceritakan hebatnya lebah tadi tu, towards the ends Allah kata daripada hebat dan menakjubkannya lebah ni, dia akhirnya menghasilkan satu minuman ataupun madu yang berlainan warna yang mengandungi penawar manusia. Allah regardskan dia adalah akhirnya untuk manusia. The best creature yang Allah ilhamkan menghasilkan the best output adalah akhirnya untuk siapa? Untuk manusia itu sendiri. Apatah lagi hebat dan besarnya position yang Allah telah angkat kepada kita lah, sebagai hamba ataupun sebagai manusia ni lah. So apa yang kita dapat daripada lebah ni adalah Allah yang telah memberikan nikmat kepada lebah dan kepada kita ni juga, dan lebah yang sangat turut pada perintah Allah, dan dia akhirnya dengan ketaatan dan turutnya lebah ni kepada perintah Allah, maka dia telah membawa kebaikan kepada alam sejagat, iaitu kepada manusia itu sendiri. Sebab itulah kita ni sepatutnya menjadi yang lebih bermanfaat kepada alam dan apatah lagi kepada Allah itu sendirilah. Okay, so itu sedikit apa yang saya nak share tentang lebah lah. Dan seterusnya kita pergi kepada serangga yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu anai-anai ataupun dabbatul ard. Okay, termites kalau ataupun white ants lah kalau dalam bahasa Inggeris lah. Okay, dan kisah anai-anai ni Allah nukilkan dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 14. Dan setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan anai-anai yang telah memakan tongkat Nabi Sulaiman. Masa itu Nabi Sulaiman seorang penguasa yang sangat besar lah, yang sangat berkuasa lah. So bila by the time Nabi Sulaiman ni wafat, tak ada siapa yang sedar, tak ada siapa yang perasan Nabi Sulaiman ni telah wafat. Dan dia masa tu sedang berteleku dengan tongkat ni lah. Maka anak-anak yang telah memakan tongkat Nabi Sulaiman ni, dan tongkat tu jadi rapuh. Dan bila rapuhnya, maka tumbanglah Nabi Sulaiman, dan ternyatalah kepada golongan jin mereka sedia mengetahui perkara yang ghaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab yang menghinakan. Ini kisah kisah jin pula lah. So ini adalah satu nukilan Allah yang Allah sebutkan tentang anak-anak di dalam Al-Quran. So dalam sirah Nabi, sirah Nabawiyah, dia ada satu kisah yang sangat signifikan juga dengan anak-anak. Siapa tahu kisah tersebut? Dan siapa ingat kisah tersebut? Mungkin tahu tapi mungkin tak, saya rasa ramai yang tahu. Ingat tak ingat je. Siapa yang tahu? Ataupun siapa yang ingat kisah anak-anak dalam sirah Nabawiyah? Tak ingat. Tak ingat. Okey, tak ingat. Ada yang lain?
nak menjawab? Tak ingat juga. Yang Nabi Sulaiman tu kan Doktor? Tak ingat juga. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu daripada surah Sabah ni. Ni daripada sirah Nabawiyah, sirah Nabi. Nabi Oh, Muhammad. sirah Nabi Muhammad. Oh. Ya, sirah Nabi. Tak ingat Tak ada ingat? Dia berlaku di ketika fasa Dekat Kaabah tu betul. Dekat Kaabah, betul. Dia berlaku pada fasa Mekah lah. Kan kalau kita belajar ataupun kalau kita mendalami sirah Rasulullah, dia ada dua fasa kan. Satu adalah fasa Makkiyah ataupun fasa Mekah. Dan satu lagi adalah fasa Madinah, Madaniyah kan. So kisah anak-anak ni dia berlaku pada fasa Mekah. Pada ketika itu sekitar tahun ke-7 Nabawiyah. Kenabian, 7 kenabian. Masa tu merekodkan ataupun menceritakan tentang penamatan boykot kepada orang Islam. Kan masa tu dia tampal ataupun bukan tampal, digantungkan satu keterangan oleh kafir Quraisy ke atas pemboikotan kepada Bani Hashim kan, kepada orang Islam ketika itu. Dan anak-anak ni dia makan keratan boikotan tu. Maka setelah habisnya ataupun setelah hilangnya kertas yang menulis tentang pemboikotan tu, maka tamatlah fasa boikot ke atas orang Islam ketika itu. Itu kisah anak-anak yang ada dalam sirah, dan yang ayat yang saya datangkan ni adalah yang Allah telah nukilkan dalam Al-Quran dah. Okey. So apa anak-anak ini? Okey. So anak-anak pun adalah serangga sosial, iaitu dia adalah serangga yang hidup dalam koloni dia. So dia tidak bersayap kecuali kelkatu. Kelkatu semua orang tahu kelkatu kan. Kelkatu ni lepas hujan dia akan keluar dengan banyaknya, dan keesokan paginya kelkatu tu dia hilang. Dia ditinggalkan dia punya sayap tu je kan. Kelkatu dan kelkatu ni dia adalah anak-anak putera dan puteri anak-anak ni yang keluar bila dia nak membentuk satu koloni yang baru. Maksudnya dia ada urgensi untuk bina koloni barulah. Maksudnya koloni tu mungkin dah padat dan dia kena buat koloni baru, maka kelkatu dia akan keluar dan dia akan mencari tempat-tempat yang tertentulah, yang terbaiklah untuk dia start koloni baru. So berbeza dengan lebah dan semut, anak-anak yang mempunyai kasta raja tinggal bersama permaisuri di dalam kamar diraja. So dia ada raja lah yang duduk bersama dengan ratu dia. So permaisuri anak-anak bersaiz lebih besar dan sebesar jari telunjuk. So dia besar lah. So ini kalau kamu nampak kat situ, ini adalah ratu So ratu dia ni dalam perut dia ni memang semua adalah telur je. Yang dia nak menghasilkan generasi-generasi seterusnya lah. Okay, so ini kelkatu tadi tu ataupun dalam bahasa saintifiknya ataupun bahasa sainsnya kita panggil sebagai alates. Okay, so ini adalah kelkatu. So kelkatu ni adalah jantan dan betina yang keluar untuk membina koloni baru tu. Bila dia jumpa koloni baru, dia akan tempat yang baru, so dia akan mengawan. Lepas tu dia akan start untuk membuat koloni dah. Okay, so ini adalah contoh busut anak-anak yang ada. So anak-anak ni dia ada different kind of anak-anak Kita ada subterranean termites, kita ada drywood termites. Tapi saya tak akan ceritakan benda itulah sebab itu lagi mendalam lah. Cukup sekadar kita tahu anak-anak ini dia adalah serangga sosial dan hidup berkoloni lah. So regardless of any types of anak-anak itu, dia memang adalah serangga sosial yang hidup bersama-sama ataupun hidup dalam koloni lah. So ini busut anak-anak. Okay, so anak-anak ini, apa kepentingan anak-anak ini? Dia sangat penting sebagai pemecah sisa tumbuhan. Seperti yang saya nyatakan dalam peranan serangga pada Selasa yang lepas, dialah yang akan memecahkan pokok-pokok yang tumbang yang berada dalam hutan itulah. So kenapa ataupun bagaimana anak-anak mampu untuk menjalankan tugas ini adalah kerana dia ada simbiosis ataupun symbiotic relationship dengan protozoa yang berada dalam gut dia, dalam dia punya usus ataupun intestine dia. So dia ada protozoa dan bakteria yang akan membantu dia untuk dia memecahkan selulos ataupun daripada pokok lah, selulosa lah. Kita tak mampu nak ni. Manusia kalau makan kayu tu memang takkan mampu. Kita boleh makan sayur je. Tapi kayu memang kita tak boleh nak makan dah. Walau selapar mana pun kita, kayu tu dia takkan mampu untuk diproses dalam perut kita. Itu hanya boleh dilakukan oleh anak-anak. Okay. So inilah anak-anak. Kalau siapa tak pernah tengok anak-anak,
So dia berada dalam koloni tu. So bila dia nak pergi memecahkan ataupun nak mencari makanan tu pun dia akan pergi bersama-sama lah. Sebab dia adalah serangga sosial tu lah. Okay. So apa yang kita boleh pelajari daripada anak-anak ini, dia kecil, yelah anak-anak ni kecil, tapi dia ada fungsi yang besar. Fungsi yang besar yang saya katakan tadilah sebagai pemecah kepada sisa-sisa organik yang ada di sekeliling kita. Dan disebabkan sifat dan kemampuan dia inilah dia telah diceritakan oleh Allah dalam surah Sabah tadi tu. Bagaimana dia memakan tongkat Nabi Ibrahim tu, Nabi Sulaiman tu lah. Sebab itulah kalau zaman kita sekarang ni, zaman sekarang ni lah, anak-anak ini dia juga adalah satu concern yang besar jugalah. Sebab apa? Sebab dia adalah perosak kepada rumah ataupun struktur bangunan. Tapi dalam banyak-banyak spesies anak-anak yang ada yang merosakkan bangunan ni ataupun merosakkan struktur rumah ni ada dalam 5 ataupun kurang daripada 10 spesies lah. Dia tak banyak lah. Tapi dia still significant lah dalam merosakkan binaan rumah lah. Sebab kemampuan dia untuk makan kayu tadi tu. So dia boleh juga rosakkan rumah lah dengan memakan kayu-kayu yang ada di rumah lah. So kalau kita regardskan, saya ingat lagi Dr. Fazli pernah share lah, dia share lah tentang anak-anak ni. Dr. Fazli ni dulu dia yang terlibat juga dengan sains audit ni, tapi lepas tu dia pindah ke USIM. Tapi dia still lagi adalah tenaga pengajar yang terlibat lah dengan ni. So dia pernah share lah, dia kata macam apa yang kita boleh belajar daripada anak-anak ni dan kisah Nabi Sulaiman ni. Ketika Nabi Sulaiman ni hidup, dia punya tongkat tu dia tak dimakan pun oleh anak-anak itu. Okay, maksudnya dia hidup tu, maksudnya Nabi Sulaiman ni dia mestilah hidup dengan roh Islam dan roh iman dia tu. So sebab itulah anak-anak itu tak kacau pun dia. Tapi once dia dah berpisah roh dengan jasad Nabi Sulaiman ni, maka jasad tu tinggal jasad sahaja. Dan ketika itulah anak-anak ni start makan tu. So dia kata kalau kita nak rumah kita dijagai daripada dirosak oleh anak-anak ni, maka isilah rumah kita tu dengan roh iman dan roh Islam tu. Supaya dengan mengisi rumah kita tu dengan roh iman dan roh Islam tu, insyaAllah termite tu tak datanglah nak ganggu ataupun nak makan rumah kita tu lah. Tapi kalau ditakdirkan juga makan, itu adalah takdir Allah yang lain lah untuk dia makan tu. Itulah. Itu yang saya belajar ataupun saya dapat lah masa tadabbur anak-anak ini dengan Dr. Fazli tu lah. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada nyamuk. Okay, sekarang dah pukul berapa? Pukul 5.44. Hopefully saya sempatlah untuk menghabiskan saya punya sharing on serangga ni lah. Okay, so ini adalah serangga keempat yang akan kita perhatikan ataupun kita cuba untuk melihat apakah signifikannya serangga ni dalam Al-Quran dan dalam bidang serangga ataupun bidang entomologi itu sendirilah. Okay, so nyamuk, semua orang pernah nampak nyamuk dan pernah juga membunuh nyamuk. Okay, so nyamuk ni Allah nukilkan dia dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Ada siapa-siapa nak bacakan ayat ni? Saya boleh ya? Boleh. Siapa itu dah? Okay, boleh. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Okay. Al-Baqarah 26. Okay, terima kasih Audi. Okay, so dekat sini Allah ceritakan tentang perumpamaan nyamuk kan. Allah kata dia banyaklah, dia panjang kisah ni. Ataupun kalau ada masa kamu rujuklah tafsir kepada surah ini, surah Al-Baqarah ni, sebab dekat sini dia menceritakanlah asbabun ataupun asbabun lah kepada surah ni sendiri. Masa tu orang-orang kafir ni dia mentertawakan Nabi. Dia tertawakan kenapa nak bagi perumpamaan benda-benda kecil, sebab sebelum tu Allah dah pernah membuat perumpamaan kepada lalat dan yang adalah. Lepas tu mereka pun mentertawakan lah. Lepas tu Allah kata, sungguh Allah tak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Sebab apa saja yang Allah umpamakan ataupun apa saja yang Allah nyatakan, maka bagi orang-orang beriman,
ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita ataupun kepada orang beriman daripada perumpamaan yang Allah telah datangkan tersebut. Tapi untuk orang-orang kafir, mereka akan mentertawakan, akan mempersoalkanlah kenapa Allah nak datangkan perumpamaan ini. So kalau kita boleh relatekan dengan kehidupan kita lah so ini adalah lebih kepada diri saya lah sendirilah kan. So kadang-kadang Allah datangkan banyak benda dalam kehidupan kita kan. Kita sebagai orang beriman tak sepatutnya lah kita mempertanyakan kenapa Allah datangkan benda tu. Sebab walau sekecil mana pun kalau kita tengok kat sini kan, perumpamaan seekor nyamuk tu, Allah datangkan benda tu kecil je, tapi ada benda besar yang Allah nak ceritakan ataupun nak kisahkan. Contoh benda-benda yang dalam hidup kita lah, walau sekecil mana pun benda yang berlaku dalam kehidupan kita tu, maka kita ni sebenarnya tak ada hak. Maksudnya ialah kita tak ada hak untuk mempertikaikan kenapa Allah bagi kita. Sebab mesti ada sebab Allah nak bagi. Apatah lagi benda besar kan. Benda-benda kecil pun kita tak boleh nak pertikaikan, apatah lagi benda-benda besar kan. Sebab kalau orang yang kafir kepada Allah, dia akan mempersoalkan kenapa Allah nak bagi, kepada Allah nak bagi, kenapa Allah nak bagi, kenapa Allah tak nak bagi. Tapi kita sebagai orang beriman, kita kena tunduk lah. Maksudnya regardless apa-apa saja, maka adalah kebaikan yang Allah nak sampaikan kepada kita lah. Alright. Okay, so kalau kita tengok balik kepada, kalau kita refer kepada apa yang Allah ceritakan dekat sini tentang nyamuk kan. So saya datangkan sikit lah scientific point on nyamuk. Okay, so nyamuk ni adalah kumpulan serangga yang digolongkan ataupun yang dikategorikan di bawah order Diptera. So Diptera ni dia ada sepasang sayap, iaitu ada sayap belakang yang kecil. Kalau kita tengok kat sini, ini mungkin kalau nyamuk Aedes tu kita tak mampu. Ini nyamuk ni nama dia nyamuk Tipulidae. Saya bukan menipu memang nama dia Tipulidae. Dia crane fly. Dia adalah nyamuk yang besar lah. Kalau kamu pernah nampak ni, dia, nyamuk tu agak besar lah saiz dia. Okay, so nyamuk ni dia ada sepasang sayap. Okay, so ini sayap depan dia. So ini adalah sayap belakang dia. Yang kalau kamu nampak dot yang kecil kat belakang tu, itu dipanggil sebagai halter. Halter ni dia adalah sayap belakang yang telah terubah suai untuk mengimbangi dia ketika dia terbang. So ini adalah sayap yang ada pada nyamuk ni lah. Dan nyamuk ni dia ada alat mulut berbentuk paruh yang tajam, iaitu kita panggil sebagai proboscis lah. So alat paruh ataupun proboscis yang tajam ni lah yang digunakan oleh nyamuk ni untuk menghisap darah. Okey, dan ini ada satu hadis yang didatangkan daripada Sahal bin Sa'id bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis ini adalah hasan sahih. Siapa yang pernah dengar hadis ni? Ada sesiapa yang pernah dengar hadis ni? Tak ada? Tak pernah, betul? Tak pernah. Okey, nak saya jelaskan tentang hadis ni? Nak. Nak. Okey. So hadis ni dia memberi satu nilaian yang sangat besar lah kepada dunia. Sebabnya macam ni, hadis ni saya awal-awal dulu saya tak faham hadis ni pasal apa. Lepas tu saya minta penjelasan kepada, adalah orang yang saya minta penjelasan, kawan-kawan saya. So dia jelaskanlah apa yang ada pada hadis ni. So hadis ni dia kata, kalaulah dunia ini senilai harganya dengan sayap nyamuk. Okay, first sayap nyamuk, kamu dah tengok sayap nyamuk tadi kan? Besar ke kecil sayap nyamuk tu? Kecil. Kecil sangat kan? Kecil sangat. Ya memang kalau bagi kita tak signifikan tu sayap nyamuk tu. So Allah kata, Nabi kata kat sini, kalaulah dunia tu harganya sebesar sayap nyamuk, niscaya Allah tu tak akan memberi minum kepada orang kafir. Orang kafir ni adalah orang yang Allah sayang ataupun Allah adalah orang yang Allah murka? Orang yang Allah murka. Okay. So kalau orang tu Allah murka, agak-agaknya Allah tu nak bagi minum tak kat dia orang? Tak mau bagi. Tak mau bagi lah kan, sebab Allah murka kan. Tapi Allah bagi je minum sebab orang kafir macam orang Islam, dia boleh juga minum air tu. Nak katanya dunia ni bagi Allah dia tak ada nilai pun. Dia macam ni, dia awal dulu saya macam susah sikit nak faham. Okay, contoh. Saya ada iPhone. Telefon lah iPhone. Telefon tu penting tak untuk saya?
Penting. Penting telefon tu penting untuk saya. So, kalau benda tu penting, adakah saya akan bagi kat orang? Tak bagi. Tak bagi saya tak akan bagi sebab benda tu penting untuk saya. Ada nilai yang signifikan sebab dengan telefon tu lah saya nak communicate. Dengan telefon tu lah saya nak menguruskan kerja-kerja saya, kerja-kerja harian saya, kerja-kerja akademik saya. So saya tak akan bagi telefon tu sebab dia adalah signifikan kepada saya. Tapi kalau ada satu benda yang tak signifikan, contoh pagi tadi saya makan roti canai sekali lagi. Lepas tu beli roti canai tu dia ada ikat tu. Apa yang kamu panggil tu? Getah tu. Getah lah kan? Getah yang dia ikatkan. Apa tu? Kamu panggil apa tu? Saya panggil getah. Getah. Getah lah kan? Kan dia balut kan? Lepas tu dia bergetah tu kan? Getah tu signifikan tak untuk saya? Tak. Tak penting. Tak. Signifikan. Orang tak minta pun saya memang buang dalam tong sampah. Sebab benda tu tak signifikan untuk saya simpan. So macam itulah juga dunia ni. Dunia ni tak signifikan dan tak ada nilai pun di sisi Allah. Allah bagi je. Orang kafir tak kafir, kau nak dunia, ambil dunia tu. Betapanya dunia ni memang tak ada nilai di sisi Allah. Sebab itulah hadis ni kata, kalaulah dunia tu, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harga dengan sayap nyamuk. Walaupun sebesar sayap nyamuk tu pun, kalau ada kepentingan Allah kepada dunia ni, saya orang kafir tak akan minum. Walaupun umpamanya sangat kecil macam tu, maka je nilai dunia ni adalah tak ada makna di sisi Allah tu. Itulah. Okey, faham ke apa yang saya cuba jelaskan kepada hadis ni? Faham. Okey. Kalau faham, alhamdulillah. Itu yang nak diceritakan dekat sinilah. Tentang betapa nilaian dunia ni pada Allah tak ada nilai. Nilai yang Allah pandang pada manusia adalah nilai iman dan nilai ketakwaan dia. Maka benda tu dah yang insya-Allah kita nak develop ataupun kita nak kejar dalam hidup kita ni lah. Okay, so balik pada nyamuk, hanya nyamuk betina menghisap darah. So kalau kita bunuh ataupun kalau kita jumpa nyamuk yang makan darah tu, itu adalah hanya nyamuk betina. Sebab nyamuk jantan dia akan makan cecair daripada pokok-pokok dan daripada tanaman-tanaman yang ada di sekeliling lah. So nyamuk betina ni dia akan hisap darah untuk memberi protein kepada telur yang sedang yang di-develop dalam abdomen ataupun dalam perut dia tu lah. Okay, so ini yang saya nyatakan tadi tu, dia ada proboscis. Proboscis ni yang akan digunakan untuk mencucuk ataupun menghisap darah tu lah. So kalau kita tengok mosquito punya proboscis ni, dia adalah satu ciptaan Allah yang sangat hebat lah. So kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah microanatomy untuk proboscis nyamuk. So kalau kita tengok kat sini, ini mandible, scene top view, ini maxilla, ring, dan dia punya, kalau kita tengok kat sini, dia punya apa yang kita panggil ni, dia punya segi-segi ni, gerigi-gerigi ni, dia sangat spesifik sebab gerigi ni lah yang akan digunakan untuk mencucuk masuk ke dalam kita punya saluran darah ni untuk tak melukakan dan untuk tidak mendatangkan kesakitan kepada manusia. So sangat hebat lah. So gerigi-gerigi ni dia bukan sebarang gerigi dia gerigi adalah yang sangat perfect yang Allah telah ciptakan untuk nyamuk ni in order untuk dia makan darah tu ataupun untuk dia hisap darah tu So ini adalah satu video yang saya nak ni. Kamu nak tengok video ke nak teruskan? Tengok video. Tengok video Okey, kalau nak tengok video saya tunjukkan bagaimana nyamuk ni menggunakan dia punya proboscis tu, tu yang kita kata sebagai use 6 needles to suck blood daripada dia punya host lah, daripada dia punya perumah lah. Okey, sebentar saya kena close kat sini, so saya kena share balik, include computer sound, desktop, no, not desktop, sorry. Sepatutnya saya share include computer sound. Mana saya buka tadi? Window. Okay. Ini dengar kan? Dengar. This is the deadliest animal in the world. Mosquitoes kill hundreds of thousands of people each year. The most vulnerable people, children, pregnant women.
No other bite kills more humans or makes more of us sick. So what makes a mosquito's bite so effective? For starters, they're motivated. Only females bite us. They need blood to make eggs. And a pool of water for their babies to hatch in. Even a piece of trash can hold enough. At first glance, it looks simple, this mosquito digging her proboscis into us. But the tools she's using here are sophisticated. First, a protective sheath retracts. See it bending back? If you look at a mosquito's head under a microscope, you can see what that sheath protects. And inside there are 6 needles. 2 of them have tiny teeth. She uses those to saw through the skin. They're so sharp, you can barely feel her pushing. These other 2 needles hold the tissues apart while she works. From under the skin, you can see her probing, looking for a blood vessel. Receptors on the tip of one of her other needles pick up on chemicals that our blood vessels exude naturally and guide her to it. Then she uses this same needle like a straw. As her gut fills up, she separates water from the blood and squeezes it out. See that drop? That frees up space to stuff herself with more nutritious red blood cells. With another needle, she spits chemicals into us. They get our blood flowing more easily and give us itchy welts afterwards. And sometimes, before she pries herself away, she leaves a parting gift in her saliva. A virus or a parasite that can sicken or kill us. There's nothing in it for her. The viruses and parasites are just hitching a ride. But this is what makes mortal enemies out of us and mosquitoes. They take our blood. Sometimes we take theirs. But often not soon enough. Good, you're still there. These are the... Okay, alright. Okay, so untuk yang ni pula, apa perasaan kamu tengok video tu? Terucap. Rasa geli. Amazing. Terkejut doktor. Geli. Geram. Oh, yang geram tu kenapa pula geram? Katak-katak je. Geram sebab dia hisap darah tu. Okey, yang geram tu ialah geram. Tapi something else yang kat situ betapa hebatnya proboscis dia tu dan daripada situlah manusia terinspirasi untuk membuat jarum cucuk tu untuk ambil darah tu. So the small creature, nyamuk je kot kan, tapi dia punya proboscis tu sangatlah kan, nampak kan dia tunjuk tadi bila dia cucuk tu dia cari mana blood vessels untuk in order untuk dia ni. Dan dia ada berlaku dua way of sucking Satu dia suck masuk, dia ambil darah. Satu lagi ada something yang dia injectkan ke dalam blood vessels manusia tersebut So itu adalah satu kehebatan yang Allah datangkanlah kepada nyamuk ni lah dengan adanya proboscis itulah. Okay, so kita sambung kat sini. Okay, so ini adalah kita hidup nyamuk seperti mana yang telah dinyatakan jugalah dalam video tadi tu. So nyamuk ni dia memainkan fungsi yang sangat penting lah dalam kesihatan manusia. Tak kisahlah dekat Malaysia ataupun di tempat-tempat lain di seluruh dunia lah. Okay, so yang pertamanya adalah dia sebagai vektor kepada penyakit denggi lah daripada spesies Aedes aegypti. Ni adalah penyakit yang sangat common lah kalau dekat Malaysia dan Selangor sendiri, dekat UKM dan sekitarnya, itu Kajang, kita memang adalah hot spot ataupun red zone lah untuk denggi ni. Hot spot lah, kita panggil sebagai hot spot lah. Okay, dan kalau berdasarkan berita ni daripada September 2017, denggi Selangor adalah tertinggi tahun ini. Dia adalah satu penyakit yang selain daripada pandemik COVID-19,
Denggi ni pun adalah satu concern kita yang besar lah. Setiap masa dia bukan satu ketika je tapi dia adalah setiap masa. Okey, dan seterusnya ini adalah satu lagi penyakit yang juga disebabkan oleh nyamuk. Siapa tahu penyakit ni? Anyone? Demam panas. Bukan, dia bukan demam Zika. panas. Baby cacat. Baby cacat. Zika, yes, correct. It's a Zika. It was back in 2016 where Zika menjadi satu concern yang sangat utama lah. So Zika ni, kalau kita tengok kat sini, lebih separuh wanita Brazil elak kehamilan. Berita pada Disember 2016 disebabkan penyakit Zika ni. So kalau Allah nak musnahkan kita ni, senang je sebenarnya. Datangkan nyamuk memang musnah manusia ni. Contoh kalau kita tengok kat Brazil sendiri kan, bila Allah telah menghentikan kehamilan, maksudnya mereka sendiri yang akhirnya membuat decision untuk menangguhkan kehamilan tu, disebabkan takutkan penyakit Zika ni. So sebab itulah kalau kita ni manusia ni masih berterusan untuk ingkar kepada Allah, Allah mungkin tak payah datangkan benda-benda besar ataupun macam tsunami yang besar pun untuk memusnahkan manusia ni. Cukup dengan hantar nyamuk, penyakit Zika, lepas tu manusia tu sendirilah untuk decide untuk tidak meneruskan kelangsungan generasi sebab takut generasi yang seterusnya lahir tu ada penyakit Zika. Begitu saja kalau Allah nak musnahkan kita kan, mudah je sebenarnya kan. So seterusnya adalah penyakit untut. Penyakit untut ni pun adalah penyakit yang bawaan nyamuk ataupun kita panggil sebagai elephantiasis. Elephantiasis ni sebab apa? Sebab pembengkakan kepada nodus-nodus yang berada dalam badan manusia disebabkan oleh cacing yang dibawa oleh nyamuk ni sendiri. Ini namanya penyakit untut ataupun elephantiasis lah. Okey, cacing filaria adalah penyebab untut. Okey, dan di Malaysia pun ada. Satu ketika dulu it's quite common. Tapi zaman kita ni dia boleh diubati lah dan kurang lah. Filariasis ataupun elephantiasis ni berlaku di negara kita lah. Okey, dan kalau kita rujuk kepada sirah, dia ada satu kisah yang sangat signifikan dengan nyamuk ni, iaitu kisah Namrud. Ingat kisah Namrud adalah kisah yang sangat besar dalam sirah ataupun dalam penyebaran dalam Islam, dalam agama kita sendiri, dalam Islam ni sendirilah, iaitu Raja Namrud ni adalah raja yang telah membakar Nabi Ibrahim. Kan dia bina satu tempat pembakaran yang sangat besar dan dia campakkan Nabi Ibrahim dalam tu kan. Itu adalah Namrud ni sendirilah. Dan akhirnya Namrud ni dia mati. Dia mati dengan apa? Dengan datangkan oleh Allah serangga, iaitu nyamuk yang akhirnya masuk ke dalam hidung dia dan dia tak tenteram, dia sakit dan akhirnya dia mati. Begitu saja Allah nak matikan, senang je nak matikan. Dengan hanya apa? Dengan hanya mendatangkan mendatangkan nyamuk dan akhirnya matilah Raja Namrud yang zalim ataupun Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan ni. So besarlah apa yang kita boleh belajar daripada nyamuk tu sendiri. Sebab itulah Allah kata kalau Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk yang kecil ataupun pasti ada sebab kenapa Allah ceritakan dia. So apa yang kita boleh ambil daripada nyamuk ni, dia adalah satu creature ataupun satu makhluk yang kecil tapi dia sangat signifikan. Terutamanya kepada kita sekarang lah kan, signifikan kepada kesihatan kita. Dia menyebabkan macam-macam penyakit bawaan nyamuk. Dan selain itu, walaupun dia kecil, dia adalah sebahagian daripada tentera Allah yang Allah boleh je nak gunakan dia untuk memusnahkan umat manusia ni kalau umat manusia ni masih lagi tetap ingkar kepada peraturan ataupun kepada apa yang Allah telah perintahkan lah. Okay, so itu adalah kisah nyamuk. Okay, so kita dah go through berapa serangga setakat ini? Sekarang dah pukul 6. 4. Kita dah pergi 4 kan. Okay, so kita ada another 4 untuk kita habiskan. So insyaAllah boleh lagi ke nak teruskan? Boleh. Boleh. Okay, so seterusnya yang serangga yang kelima untuk kita lihat hari ini adalah lalat. Lalat ni pun dia adalah satu serangga yang agak biasa lah kita jumpa ataupun kita encounter dekat rumah kan.
siapa tahu spesies lalat yang biasa ada kat rumah tu? Ada ke? Housefly. Houseflies. Betul, houseflies ataupun kalau nama spesiesnya ataupun nama saintifiknya kita panggil sebagai Musca domestica. Perkataan domestica tu sebab dia domestik, maksudnya dia telah didomestikkan, maksudnya berada di mana-mana, maka dia dapatlah perkataan domestica tu. So sebab tu nama dia adalah Musca domestica. So lalat ni kalau kita malas buang sampah, pagi-pagi bila bangun pagi, bangun tidur tu nampak dekat dapur tu ada ulat-ulat yang putih-putih tu. Kamu tahu tak itu adalah lalat? Tahu. Telur, dia bertelur. Itu telur dan itu dia punya larva. Itu larva dia. Ulat sampah tu ke doktor? Ulat sampah tu. Ulat sampah tu dia adalah larva. Itu larva larva. Telur, dia bertelur dalam sampah tu, lepas tu dia menetas, dia jadi larva. Larva tu yang bergelap pagi-pagi, kalau kita lupa nak buang sampah malam-malam lah, terutamanya sampah-sampah yang organik lah, sampah-sampah plastik tu tak ada lah, sampah organik lah maksud saya. Okay. Alright, okay, so kita tengok apa yang ada pada lalat ni dan daripada surah mana. Okay, so yang ni siapa nak baca? Atau Audi nak baca lagi? Bagi peluang yang lain. Bagi peluang yang lain. Okay, siapa nak menyahut? Bacakan terjemahan surah Al-Hajj ni. Saya nak baca. Saya boleh. Baca. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Alright, okay, terima kasih. Saya tak nampak namanya. So anyone it would be, terima kasih bacakan surah Al-Hajj ayat 73 hingga 74. Okay, alright. So ini adalah petikan dalam Al-Quran yang Allah nukilkan tentang lalat lah kat sini kan. So dia kata kat sini tentang kalaulah lalat tu dan sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat mencipta seekor lalat pun. Maksudnya lalat ni kecil lah bendanya kan. Walau sehebat mana pun ataupun walau mereka rasakan apa yang mereka sembah tu sangat hebat pun tak akan mampu untuk menciptakan lalat tu lah. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu maka tak adalah kita ni manusia ni mampu untuk mendapatkan kembali lah. So apa yang lalat tu rampas, so kita akan tengoklah apa signifikannya lalat ni dalam kehidupan kita lah. So kalau kita tengok kat sini ayat yang akhirnya Allah kata mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. So nak katakan kat sini Allah datangkan sifat Allah lah, iaitu Allah tu maha kuat lagi maha perkasa. So Allah tu kuat dan Allah tu perkasa. Sebab ada orang yang kuat tapi dia tak perkasa pun. Tapi Allah dia ada sifat-sifat dia kan. Sebab itulah macam kalau ini secara generalnya lah kalau saya bila saya baca terjemahan ataupun baca Al-Quran itu sendiri, saya suka encounter bila Allah ceritakan sifat dia. Contoh Allah kata dan sesungguhnya Allah tu sangat pengampun lagi penyayang. Sebab mungkin ada orang yang memang dia pengampun tapi dia tak penyayang. Tapi Allah ni dia selalu combinekan sifat dia macam tu. Allah tu pengampun dan dia penyayang. Maksudnya Allah tu sayang daripada kita dan dia memang akan mengampuni kita. Sebab itulah macam kalau kamu baca Al-Quran lepas ni kamu tengoklah bila Allah datangkan sifat-sifat dia tu, dia adalah satu sifat yang dia datangkan sifat tu untuk memperkuatkan lagi apa yang Allah nak ceritakan dekat atas tu. So kalau dalam konteks ayat ni Allah kata Allah tu maha kuat lagi maha perkasa. Maksudnya Allah tu kuat dan lagi perkasa yang boleh melawan sembahan-sembahan yang lemah yang telah dibuat oleh orang kafir itulah. Okey. So Allah menciptakan lalat mengembari sesuatu yang busuk, buruk, najis dan busuk. Okey. So kalau kita tahu lalat ni memang preference dia adalah benda-benda yang busuk ataupun benda-benda yang kotor lah. Okey, lalat suka menghurung bangkai, memakan nanah dan kudis dan suka kepada sesuatu yang kotor.
Okay, dan kalau kita tengok dari segi saintifiknya, lalat ni peranan yang besar yang dimainkan dia adalah sebagai vektor penyakit atau pembawa penyakit lah. Sebab dia suka benda-benda yang kotor tadi tu, so benda-benda yang kotor tu melekat dekat badan dia lah. So bila melekat dan datang kepada makanan ataupun datang kepada manusia, so dia membawa bakteria dan segala mikroorganism yang ada tadi tu dan menyebarkan kepada manusia lah. So bukan setakat lalat rumah, ia lebih luas lagi kepada lalat daging, lalat seseh, lalat kuda. So mungkin yang benda yang common untuk kita adalah lalat rumah tadi kan. Tapi sebenarnya banyak lagi spesies-spesies lalat yang lain lah. Iaitu lalat seseh, lalat kuda, lalat terbenit. Nanti ada beberapa lalat yang saya akan datangkan pada slide seterusnya lah. Okay, so dia berbadan lebih tegap, besar dan kakinya lebih pendek daripada nyamuk. So sebenarnya nyamuk dan lalat ni dia tergolong dalam family ataupun dalam order yang sama yang kita panggil sebagai Diptera. Tapi daripada family dia adalah family yang lain lah kalau kita pergi classification ni lah. Tapi dia daripada kumpulan yang sama. Okey, dan beberapa spesies menghisap darah haiwan. Contoh lalat kuda ataupun lalat terbenit ni dia adalah lalat yang menghisap darah haiwan yang lain. Okey, so lalat mempunyai alat mulut jenis menjilat dan struktur seperti span yang digunakan untuk menjilat, dan mandible boleh melukakan kulit. So lalat ni seperti apa yang kita tengok dekat sini lah, contoh yang saya ni. Dia mempunyai alat mulut jenis pumping. Maksudnya dia lebih dia serupa ataupun lebih kurang kepada apa yang ada pada nyamuk tadi tu. Tapi nyamuk dia ada proboscis. Yang ini dia ada pumping punya alat mulut. So dia akan pumpkan lah. Kalau dia jenis menghisap darah, so dia akan pumpkan darah dan akan disedutlah kepada ke dalam mulut dia lah. So lalat rumah merupakan lalat yang paling dominan yang saya nyatakan tadi tu, iaitu Musca domestica tadi tu, dan dia berkeupayaan untuk memindahkan pelbagai jenis patogen yang boleh menyebabkan cirit-birit, taun, demam typhoid and etc. Okey, so, di utara Afrika terdapat penyakit buta yang disebabkan oleh bakteria yang menimbulkan keradangan pada mata. So di Afrika sekarang ni memang lalat ni adalah satu vektor penyakit yang masih lagi establish di rantau tersebut. Okey. So kalau kita kat sini mungkin yang paling common ataupun yang mengconcernkan kita hanyalah lalat rumah, terutamanya yang duduk berdekatan dengan reban ayam. So reban ayam kita sekarang kan dalam large scale kan, nak cater permintaan ayam, so dia buat reban ayam yang besar kan. So kalau those yang ada rumah ataupun perumahan yang dekat dengan ladang ataupun reban ayam ni, dia memang ada tendensi lah untuk diganggu oleh lalat rumah ni lah. Sebab lalat rumah ni suka lah, sebab banyak najis-najis kan, so dia boleh datang ke rumah lah. So the most important lalat yang mengconcernkan kita adalah lalat rumah lah. Tapi kalau di benua Afrika, dia banyak lagi lalat-lalat lain, family lalat-lalat lain yang mendatangkan penyakit ataupun yang menjadi vektor kepada penyakit lah. Dan yang pertamanya adalah onchocerciasis ataupun yang kita panggil sebagai river blindness. Okay, so river blindness ni dia adalah disebabkan oleh lalat. So kalau kita tengok kat sini, dia kata also known as a river blindness disease, estimated 18 million people worldwide. Okay, so dia adalah disebabkan oleh lalat lah. So lalat ni dia akan datang kepada orang lah. So dia akan inject, masa dia datang tu dia akan, terutamanya dia suka dekat area-area mata. Kan mata tu kan mengeluarkan cecair kan, mengeluarkan cecair, so dia akan menghurung dekat mata tu. So dalam masa yang sama dia akan mengempaskan ataupun mentransmitkan worms ataupun ulat microfilaria yang boleh menyebabkan penyakit buta ni lah. So ini adalah what we call as a river blindness, onchocerciasis di benua Afrika. Seterusnya adalah juga sleeping sickness, dan juga dia berlaku di Afrika. Sleeping sickness ni dia menyebabkan orang ni tak berdaya. So dia rasa nak tidur je. Sebab dia punya, dan ini disebabkan oleh lalat jenis seseh flies. So seseh flies ni dia akan mengempaskan microfilaria tu juga dan menyebabkan penyakit yang kita panggil sebagai sleeping sickness. So sleeping sickness dia rasa tak bermaya lah, asyik nak tidur dan badan dia rasa tak larat lah, tak bermaya lah. So ini yang kita panggil sebagai sleeping sickness. Itu adalah lalat.
Yang Allah katakan tadi tu, yang Allah kata kalaulah lalat tu mengambil sesuatu daripada manusia tu, maka nescaya manusia tu tak boleh mengembalikan. So dalam konteks yang saya datangkan ini adalah kesihatan. So kalaulah lalat ni mengambil kesihatan, maksudnya sihatnya tubuh seseorang tu, maka kita ni tak akan mampu untuk mengembalikan kesihatan tu melainkan dengan kekuasaan Allah tu. Melainkan dengan Allah wills, barulah kita ni sembuh lah. So lalat yang kecil yang sangat signifikan ni pun kalau bersatu pun orang segala sembahan-sembahan orang kafir ataupun segala apa yang kita yakini lebih berkuasa daripada Allah pun tak akan mampu untuk menciptakan lalat yang kecil ni. Apatah lagi benda-benda lain lah. Gitulah apa yang kita boleh ambil ibrah daripada lalat ni. Okey. So seterusnya okey, kita lihat pula belalang. So ini adalah serangga yang ke-6 yang akan kita perhatikan ataupun akan kita lihat dalam slot kuliah ini. So belalang ni pun adalah serangga yang quite common. So sebenarnya kalau kita tengok kan serangga-serangga ataupun hidupan-hidupan yang Allah datangkan dalam Al-Quran ni, dia adalah hidupan ataupun serangga yang memang tak jauh daripada kita. Memang ada pun di sekeliling kita untuk kita perhatikan. Untuk kita perhatikan, bukan hanya perhatikan tapi mengembalikan balik ketundukan kita kepada Allah tu lah. Okay. So kita tengok belalang. So belalang adalah daripada surah Al-A'raf ayat ke-133. Ada sesiapa nak baca kan petikan daripada surah Al-A'raf ayat 133 ni? Ada yang nak? Saya. Okey, bacakan. Betul. Baca surah ke baca maksud? Baca maksud. Baca maksud je tak pun. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Surah Al-A'raf ayat 133. Okey, terima kasih. Okey. Alright, okey. So surah Al-A'raf ayat 133. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 133. Okey, dan di sini Allah ceritakan tentang satu musibah ataupun satu balasan yang Allah telah datangkan kepada kaum Fir'aun. Allah datangkan ataupun kami kirimkan kepada mereka iaitu kaum Fir'aun tersebut taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Kaum Fir'aun tadi itulah. So ini sangat dekat dengan kalau kita rujuk kepada kaum Fir'aun, maka Nabi yang associate ataupun yang datang ketika fasa tersebut adalah Nabi Musa lah. Okay. So kalau kita tengok serangga ataupun kalau kita tengok belalang sendiri, apa yang kita nak tengokkan ataupun apa yang kita nak lihat daripada scientific punya point. Okay. So belalang ni dia adalah serangga pemakan tumbuh-tumbuhan ataupun yang kita panggil sebagai herbivore lah. Maksudnya herbivore ni herb, daripada perkataan herb maksudnya dia makan tumbuh-tumbuhan. So belalang ni kita tahu secara umumnya dia memang makan tumbuh-tumbuhan lah. Maksudnya makan daun, makan batang tumbuhan dan makan apa sajalah yang ada pada tumbuhan tersebut lah. So dia mudah dikenali kerana kaki belakang yang besar untuk melompat. Ini adalah satu ciri yang digunakan untuk mengenal pasti bahawa kumpulan serangga ini adalah kumpulan belalang dengan adanya karakter kaki belakangnya yang besar tadi itulah. Okey, dan sayap hadapan belalang keras dan berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang nipis. Sayap depan dia keras, maksudnya dia akan berada dalam position tertutup. Tapi bila dia about to fly, maksudnya dia nak terbang tu, baru dia akan buka dan kita boleh nampak ada sayap belakang yang nipis dekat belakang tu yang dia akan gunakan untuk dikepakkan dan untuk dia terbanglah. So alat mulut adalah jenis mandible, merupakan struktur yang sangat kuat untuk mengerat dan menggigit makanan. Maksudnya alat mulut dia tu jenis mandible yang akan digunakan untuk mengerat makanan ataupun daun-daun yang dia makan tu lah. Okey, so belalang telah diperintahkan oleh Allah untuk memusnahkan tanam-tanaman. Okey, seperti yang dinukilkan dalam sirah dan dalam Al-Quran sendiri,
bila Allah datangkan belalang ni sebagai satu musibah kepada kaum Firaun tu, apa yang Allah telah perintahkan kepada belalang tersebut adalah untuk memusnahkan tanaman-tanaman. Itu yang saya kata tadi, bila kita rujuk kepada dia punya alat mulut dia tadi, alat mulut dia jenis adalah alat mulut yang jenis keras dan dia adalah seperti perumpamaan pisau yang ada sekarang ni. So pisau yang sangat hebat untuk memotong, untuk chopping, dan itulah yang ada pada belalang tu. So ini dia punya alat mulut tu lah. So this is what we call as a mandible lah. So ini left mandible, right mandible. So mandible ni dia boleh bergerak. So dia boleh bergerak, dia adalah seperti gerakan gunting kalau kita menggunting. So dia ada one side and another side, so dia gunting. So dia akan makan. Lepas tu dia punya right maxilla yang kalau kita nampak yang saya tunjukkan kat sini, maxilla pulp ni. Maxilla ni fungsi dia pula adalah untuk menolak makanan tu. Bila dia dah gigit, dia makan, dia akan tolak masuk mulut dia, masuk dan dia akan hadamkanlah. Okay. Kata ada tendensi untuk attack kita tak? Ada tendensi untuk attack kita? Buat masa ni dia tak akan makan kita lah sebab dia adalah herbivore, dia kena makan tumbuh-tumbuhan. So dari segi attack untuk maksudnya dari segi physical protect. Dia protect. It can be happen. Nanti saya tunjukkan, yang ini saya ada video untuk saya tunjukkan. Nanti kita tengok kan. Okay. So belalang betina dia meletakkan telur di dalam tanah. Okay. So dalam tanah. So anak belalang akan melalui proses pertukaran kulit untuk menjadi dewasa. So daripada telur dia akan jadi nimfa. Ini yang kita panggil sebagai kitar hidup incomplete metamorphosis. Metamorphosis tidak lengkap. Sebab contoh kalau serangga lain yang saya sebutkan tadi, contoh tadi lalat, dia ada telur, lepas tu dia ada larva. Lepas ada larva, barulah dia ada pupa, lepas tu baru dia bertukar menjadi dewasa. Tapi untuk belalang, dia ada telur, dia adult, dewasa, telur, lepas tu dia akan jadi nimfa. So bezanya dengan serangga-serangga yang saya nyatakan tadi, kalau serangga yang menjalani kita hidup tidak lengkap ni, dia punya nimfa exactly like adult. Cuma saiz dia kecil saja. So nampak dia nampak first stage ni kecil, lepas tu dia bertukar kulit, dia membesar sikit. Dia membesar sikit sampailah jadi dewasa. Tapi kalau yang kita hidup lengkap tadi seperti lalat ataupun nyamuk tadi tu, peringkat larva ataupun peringkat anak dia sangat berbeza dengan peringkat dewasa. Faham kan? Faham contoh kalau mudahlah saya. Contoh kalau mudahlah yang lepas ni kita akan tengok rama-rama ataupun butterflies ataupun kupu-kupu. Kupu-kupu peringkat anak dia sangat berbeza. Beluncas tu adalah anak dia. So beluncas tu sangatlah berbeza dengan dewasa. So ini adalah kumpulan serangga yang menjalani kita hidup yang lengkap. Maksud kita hidup lengkap, dia bermula daripada telur, dia akan jadi larva, dia akan jadi pupa-pupa tu yang duduk dalam kelongsong. Kalau kamu pernah nyanyi masa sekolah tadika dulu, rama-rama terbang melayang, lepas tu kalau kamu boleh nyanyi tu, lepas tu dari telur jadi kepompong, dari telur, macam saya pun dah tak ingat lagu tu, tapi kamu boleh nyanyi kena balik. So dia ceritakanlah macam mana dia punya kita hidup tu lah. Okay. Alright, okay. So penyebutan belalang oleh Allah adalah salah satu dokumen tentang wabak belalang yang telah memusnahkan tanaman pertanian kira-kira 400 tahun silam. Maksudnya bila Allah sebutkan tentang belalang ni, dia adalah satu musibah yang telah merosakkan tanaman lah sebagai satu balasan Allah kepada kaum yang ingkar kepada Allah tadi itulah. So spesies Cystocerca gregaria mengancam tanaman pertanian di Afrika. So ini adalah satu spesies yang ada pada zaman kita inilah. So kalau di Malaysia pun juga kita ada kumpulan belalang yang juga ada tendensi untuk menjadi perosak kepada tanaman padi kita. Contoh adalah belalang kunyit dan belalang padi. Cuma dia bukan dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau berlaku bombing of population, maksudnya booming of population, maksudnya populasi itu tiba-tiba banyak, dia memang boleh mendatangkan kerosakan lah kepada tanaman lah. Okay. So sini ada satu video yang saya nak share kan. Kita nak tengok swarms of locusts. So dekat video ni kamu akan nampak betapa banyaknya belalang yang ada ni, dan dalam perjalanan itu dia boleh merosakkan segala jenis tanaman-tanaman yang ada lah. Okay. So saya sharekan untuk kamu sama-sama menikmati, tengokkan.
Sekejap. Saya kena buka ini. Desktop. Dia locus. Okay, here. Apa perasaan kamu tengok tu? Banyaknya. Banyak. Banyak kan? Ha. Kalau banyak macam tu dia memang akan ada tendensi je. Tadi Audi tanya kan boleh tak dia menyerang manusia kan? So mungkin akan ada physical contact lah. Dia in a way dia serang tu taklah serang. Mungkin kalau dia banyak tu dia ada tendensi lah masa dia terbang dia dengan banyak tu dia boleh langgar kita lah. Dan dia boleh juga menyebabkan perkara-perkara lain. Contoh kalau dia mampu untuk terbang tinggi, contoh kalau ada kapal terbang kan. So kalau dia masuk dalam flight punya sistem tu, so mungkin boleh menyebabkan kemalangan dan perkara-perkara seperti itulah yang dia boleh datangkan. Okey, dan bila disebut tentang belalang ni, kenapa dia sangat penting dan seperti yang dinyatakan dalam slide tadi, dia adalah satu musibah yang Allah datangkan kepada kaum Fir'aun ni, dia sebagai perosak kepada tumbuhan. Okey. So bila dia rosakkan tumbuhan ni, dia akan makan daun kan.
So apa kepentingan daun ni kepada tumbuhan? Fotosintesis. Makanan. Yes, proses fotosintesis ataupun proses pembuatan makanan untuk tumbuhan tu. So kalaulah daun tu dah habis dimakan oleh belalang ni, maka apa yang tinggal untuk tumbuh pokok tu, tak ada apa yang boleh menghasilkan makanan untuk dia. Pokok ni bukan macam serangga ataupun bukan macam kita manusia kita boleh pergi cari makanan kita, tapi tak, pokok dia kena produce its own food. So without leaf, without daun, so dia tak boleh menjalankan proses fotosintesis, maka pokok tu akan mati in a way. So itulah bagaimana belalang ni dia boleh mendatangkan kerosakan lah kepada tanaman-tanaman lah. Okay. So seterusnya itu adalah tentang belalang okay. So seterusnya apa yang akan saya bawakan adalah farashi ataupun kupu-kupu seperti mana yang Allah nak nukilkan dalam Al-Quran. Dia adalah daripada surah Al-Qari'ah ayat yang keempat. So pendek je lah petikan daripada ayat 4 ni, dan pada hari itu Al-Qari'ah ni bercerita tentang hari kebangkitan maksudnya hari kiamat tu sendirilah. Dan pada ayat keempat Allah ceritakan pada hari itu manusia seperti rama-rama yang terbang berkeliaran. Nak menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan ataupun hari kiamat tu akan berlaku, dan manusia tu dia akan terumbang-ambing dan dia akan menerpa tanpa arah tuju. Siapa pernah tengok rama-rama terbang? Pernah tak perhatikan rama-rama terbang? Saya. Okey. Macam mana rupa rama-rama terbang? Tak tentu arah. Tak tentu arah kan, dia terbang je tak tentu arah tu. Tapi seperti itulah Allah ceritakan atau Allah gambarkan manusia pada satu ketika nanti. Which is every single person yang dalam teams ni, termasuklah saya, kita akan menghadapi hari ini. Kita akan menghadapi hari ini. Tak ada orang yang akan terkecuali daripada hari tersebut. Dan Allah gambarkan manusia adalah seperti rama-rama yang terbang berkeliaran, sebab semua orang tengah bingung apa yang tengah berlaku kepada muka bumi ni kan. Dan kalau kita refer kepada surah Az-Zalzalah, bagaimana ketika itu bumi bergoncang dan bumi akan meluahkan apa yang ada dalam perut bumi tu. Perut bumi ada apa? Ada apa dalam perut bumi? Yang menjadi kegilaan manusia sekarang ni ada apa? Emas. Mineral. Ada mineral, ada minyak, dan ada segala benda yang manusia gilakan dan manusia dambakan. Tapi pada satu hari nanti, seperti yang mana diceritakan dalam surah Az-Zalzalah tersebut, bumi ni akan mengeluarkan segala apa yang ada dalam perut bumi tersebut, dan ketika itu manusia bukannya berlari-lari untuk mendapatkan apa yang dikeluarkan oleh bumi, tapi manusia pada ketika itu akan rasa sangat confused. What happened? What happened? Apa yang berlaku? Apa yang sedang berlaku? Sebab maksudnya segala benda yang kita rasa penting sekarang ni, akhirnya towards the end, benda tu tak penting pun. Dan yang akan menyelamatkan kita pada hari tersebut adalah iman dan takwa kita. Okay? So balik-balik kepada pada hari itu manusia seperti rama-rama yang terbang berkeliaran. So Allah umpamakan bagaimana keadaan manusia ni lah. Ketika nanti ya Allah umpamakan dengan rama-ramanya. Okay, so tak banyak yang saya akan share dalam dalam kupu-kupu dan rama-rama ni. Dan antara few things adalah yang inilah. Kupu-kupu dan rama-rama seperti yang saya telah nyatakan sebelumnya. Dia ada dua pasang sayap dan ini adalah karakter serangga lah. Dan alat mulut yang bergelung iaitu kita panggil sebagai proboscis. Seperti mana yang ada pada nyamuk tadi, dia pun ada proboscis juga. Tapi proboscis yang ada pada nyamuk dia tak gulungkan, dia hanya lipatkan je. Sebabnya proboscis dia seperti jarum tadi tu, bila dia tak digunakan dia akan lipat masuk ke dalam ke bahagian bawah badan dia. Tapi untuk rama-rama dia akan gulungkan dia punya proboscis dan akan dilunjurkan bila dia menghisap cairan dan manisan bunga. So dia akan bukakan dia punya proboscis tu bila dia about to suck nektar ataupun sap lah daripada bunga lah. So larva mempunyai alat mulut yang kuat untuk menggigit dan menyat makanan. So ini yang saya nyatakan tadi, yang mana kumpulan Lepidoptera ataupun kumpulan butterflies and moth ni dia mempunyai kitar hidup yang lengkap. Maksudnya daripada telur akan jadi larva. Larva dia adalah ulat beluncas yang kita nampak tu. So lepas ulat beluncas tu lalu satu fasa, dia akan bertukar menjadi pupa. Pupa tu yang duduk dalam kelongsong yang dia akan berada pada fasa dorman yang dia tak akan buat apa-apa. Sebab dia dah cukup makan dengan rakusnya ketika fasa larva. Sebab itulah dalam kita hidup rama-rama dan kupu-kupu ni,
Yang banyak menjadi perosak adalah peringkat larva ataupun peringkat ulat beluncas tu. So peringkat ulat beluncas ni kalau dia makan dia memang sangat rakus. Hidupnya adalah devote untuk makan saja. So dia akan makan dan bila dia tukar menjadi fasa pupa dia tak akan makan. Masa tu dia akan dormant dan dia akan berlaku perubahan fisiologi dalam badan dia, dalam kepompong tu. Kemudian bila tiba masanya dia akan keluar untuk menjadi dewasa. Okey. Ini adalah larva. Okey, so dia ada alat mulut jenis mandible. Mandible adalah alat mulut seperti mana alat mulut yang dipunyai oleh belalang tadi tu yang saya nyatakan tadi tu. So dia akan makan dan dia akan merosakkan tumbuhan-tumbuhan tu lah. Tapi kalau dalam Al-Quran Allah bukan ceritakan dia sebagai perosak yang tadi tu. Tapi dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang dewasa, peringkat dewasa dia lah. Iaitu dia terbang yang tak semena-mena terbang tu lah, yang terbang tak ada tentu arah tadi tu. So untuk membezakan rama-rama dan kupu-kupu, kupu-kupu aktif siang dan rama-rama aktif di malam hari. Apa yang saya dah nyatakan tadi. Hari-hari selepas, 97% adalah rama-rama dan 3% adalah kupu-kupu. So kupu-kupu tak banyak lah, moth yang tak cantik tu tak banyak lah. Dia banyak adalah yang rama-rama yang cantik tu. Tak sebenarnya rama-rama yang malam hari tu, yang moth tu lagi banyak. Kupu-kupu yang cantik tu tak banyak sebenarnya siang. Sebab itulah kalau entomologist ataupun orang yang memang mengkaji serangga ni, kalau dia buat sampling waktu malam untuk sampelkan rama-rama ni ataupun moth ni, memang sangat banyak. Dia ada micro moth and ada macro moth. So betapa banyak dia sampai dia kena dibezakan macro moth dengan micro moth. Macro tu maksudnya saiz besar lah, micro tu yang kecil-kecil tu lah. So, beberapa spesies rama-rama menghasilkan benang sutera dan dipelihara untuk perusahaan sutera. So itu adalah sedikit lah tentang rama-rama tu lah. Yang saya nakkan kat sini. Saya ada juga video kat sini, tapi video ni just short video lah, nak tunjukkan macam mana rama-rama tu terbang sebenarnya. Tapi sebab kita ada masa, so saya bolehlah sharekan. Tapi saya kena buka dulu. Okay. So include desktop screen. Okay, right. Ini rupa rama-rama terbang lah. Bayangkan setiap manusia akan berterbangan seperti itu. Ini pergi mana? Belum nak cakap. Okay. Kalau tadi saya beli dahulu. Okay. Nantilah kalau ni. Okay. Video je lah yang tu nak tunjukkan tu. Okay. Alright, okay. So itu Farashi. Okay. Dan seterusnya, serangga yang terakhir yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah kutu ataupun yang kita panggil sebagai kamla lah. Okay. So 6.40 saya rasa we are having pretty much of time untuk endedkan kuliah ni. Okay, so apa yang kita panggil sebagai kamla ataupun kutu Okay, so kutu juga daripada surah Al-A'raf ayat 133 seperti mana belalang tadi tu. Dia adalah satu musibah yang Allah datangkan kepada kaum Fir'aun sebab mereka telah sombong dan takbur kepada Allah, maka Allah datangkan musibah kepada mereka lah. Okay, so kutu dan pinjal adalah parasite jenis serangga yang tidak bersayap. Okay, kutu daripada Tiraptera ataupun pinjal daripada Siphonoptera. Dia adalah kumpulan serangga dan kutu ni dia banyak lah dan ada juga kumpulan kutu yang daripada arachnid. Kumpulan arachnid, tapi juga ada sebahagian daripada kutu yang kita panggil sebagai common kutu tu juga daripada kumpulan serangga lah. Ya. Salah Doktor, salah tekan. Okay, alright. Ingatkan saya mute ke apa kan? Okay. So ia dikaitkan dengan musibah masyarakat Mesir sebagai bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Okay, so kalau Firaun ni dia associate dengan Nabi Musa lah. Okay, alright. So ini adalah pinjal. Pinjal ni dia common kepada haiwan. Contoh apa nama tu, kucing. So
kita biasalah nampak pinjal ni dekat kucing kalau kucing tu tak dirapikan lah. So dia akan suck blood. So badan dia akan penuh dengan blood lah. Okay, dan serangga kecil yang tidak bersayap, tubuhnya pipih dan mengisap darah manusia dan haiwan. So bila dia penuh dengan darah, maka badan dia akan jadi gemuk lah. Kalau tak, dia akan jadi pipih. Pipih lah dia punya struktur badan tu lah. So dalam pengertian lebih luas, dia termasuk juga kutu yang mengisap cecair tumbuhan yang kita namakan sebagai aphid. So aphid ni adalah perosak tanaman lah. So malapetaka daripada kutu bukan sahaja telah mengancam dan membunuh pengikut Firaun, malah juga pada binatang ternakan dan tanaman pertanian. Okey, so banyaklah musibah ataupun banyaklah ancaman yang telah dibawa oleh kutu ni kepada masyarakat Firaun ketika itulah, regardless of manusia dari segi kesihatannya dan juga kepada pertaniannya, kepada perosak pertanian lah. Okey, so ini adalah contoh aphid yang biasa kita jumpa juga sekarang ni. Aphid ni kalau dekat tanaman-tanaman rendah lah, terutamanya sebab dia kena makan tanaman yang lembut. Contoh pokok tomato, pokok cili, sebab dia ada alat mulut jenis mencucuk juga, jenis mengisap. So dia perlukan batang-batang pokok rendah yang lembut ni lah. Walaupun peristiwa dari ayat ini adalah 4,000 tahun yang silam, iaitu kisah di mana bencana telah datang kepada kaum Firaun, tapi dia masih boleh diperhatikan pada masa sekarang. So back in 1837, tahun 1300 ketika itu, dia ada satu wabak penyakit yang dibawa oleh pinjal dan kutu yang menyebabkan kematian berjuta-juta penduduk di Eropah dan Asia. Dan ini yang kita panggil sebagai epidemik. Dia bukan pandemik. Tahu kan beza endemik, epidemik dengan pandemik? Pandemik dia di seluruh dunia dan kalau dia hanya berlaku pada benua-benua tertentu, dia dipanggil sebagai epidemik. Okay? Dan kalau dia berlaku pada satu kawasan yang kecil saja, kita panggil sebagai endemik. So itu beza endemik, epidemic and pandemic lah. So COVID kita adalah pandemic sebab dia occurred throughout the world. Okay. So Eropah mengalami wabak penyakit plague yang disebabkan oleh pinjal tikus back in 1347 and 1350 masa ketika itulah. Okay, dan kira-kira 1/3 ataupun 25 juta penduduk Eropah telah terkorban disebabkan oleh penyakit plague ni ataupun yang kita panggil sebagai death, black death. Black death. Dia adalah disebabkan kutu ni tadi, disebabkan pinjal tu. So this is the epidemics of black death. So ataupun nama lain adalah bubonic plague. Dia adalah disebarkan oleh kutu itulah. Ini adalah antara simptom ataupun antara apa yang akan berlaku kepada pesakit-pesakit yang dijangkiti oleh black death ni. So badan dia akan jadi melepuh dan dalam masa 3 hari kalau penyakit ni terus berlanjutan dia akan mati. So sebab tu dia panggil black death lah. Dan disebabkan oleh pinjal ni lah, oleh kutu ni. So pesakit yang dijangkiti mendapat bengkak hitam di tubuh mereka dalam masa 3 hari akan mendapat maut. So pada mulanya awal ketika epidemik ni berlaku, dia orang tak tahu apa puncanya. Hanya pada abad ke-20 barulah diketahui punca dan cara jangkitan penyakit ini disebabkan oleh pinjal Xenopsylla chyopis yang membawa bakteria Yersinia. Dia adalah host dia adalah rat, adalah tikus ketika itu. Disebabkan tikus ni lah. So tikus ni, kita sekarang pun ada juga masalah dengan tikus kan. Tapi tikus ataupun leptospirosis ataupun yang kita panggil sebagai kencing tikus lah. Tapi dia taklah menyebabkan penyakit plague ni, tapi cuma dia boleh membawa kematian jugalah kalau tak ditreat. Yang disebabkan oleh kutu manusia juga pernah berlaku dalam sejarah dunia kita. Dia berlaku di Eropah dan Asia dalam Perang Dunia 1 dan 2. Pediculus humanus ni kutu kepala lah. So banyak tentera mati akibat penyakit dibawa oleh kutu seperti pesakit typhus, penyakit typhus. Dan pengungkapan kutu sebagai bala harus diterima oleh cabaran oleh manusia, mengubah keimanan dalam perspektif sains dan mengkaji dan meneroka tentang vektor dan penyakit. So bila tentang cerita tentang kutu yang sangat kecil tu kan, tapi dia adalah satu vektor yang sangat signifikan lah dalam kesihatan manusia, dan kita sebagai manusia yang berakal ni sepatutnya mengambil lebih inisiatif lah untuk meneroka lagi tentang kutu ni, dan yang paling pentingnya adalah untuk lebih tunduk lah bagaimana kutu yang kecil ni dia signifikan dalam mendatangkan ataupun menyampaikan kemurkaan Allah kepada satu kaum lah.
So di Malaysia penyakit plak dilaporkan pada tahun 1896 dan terakhir dilaporkan di Perak pada tahun 1928. So di Singapura juga pada tahun 1933 sebanyak 712 nyawa telah terkorban disebabkan penyakit plak inilah ataupun bubonic plak ni. Dan akhirnya itulah 8 kumpulan serangga yang Allah telah nukilkan dalam Al-Quran. Dan bila kita tengok banyak lagi spesies-spesies serangga yang lain tu. Tapi cuma dia tak diceritakan oleh Allah dalam Quran secara spesifiknya lah. Dan kalau kita imbas balik kenapa banyaknya ataupun kenapa kepelbagaian ini diciptakan oleh Allah, dia kembali balik kepada surah Fatir ayat ke-28. Dan Allah kata, dan demikianlah di antara manusia, binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenis. Maksudnya kepelbagaian. Ada kepelbagaian yang sangat tinggi dalam binatang-binatang yang Allah telah ciptakan di muka bumi ni, apatah lagi juga manusia kan. Kita pun ada kepelbagaian kita kan. Dan sesungguhnya, tapi Allah kata instead of kepelbagaian, despite of kepelbagaian yang sangat banyak, yang sangat tinggi ni, sesungguhnya daripada yang pelbagai tu, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Maksudnya bila kita tahu ni, sepatutnya pengetahuan kita ni membawa kita tunduk dan tak lebih takutlah kepada Allah. Sebab Allah yang sangat berkuasa menciptakan semuanya, maka Allah tu memang sangat mampu juga untuk menghukum kita lah kalau kita tak taat kepada Allah lah. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini yang saya katakan tadi. Saya suka kalau combination bila Allah cerita tentang sifat dia. Dan kalau kita tengok surah Fatir 28 ni, Allah kata sebenarnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah tu kuat, tapi dengan kekuasaan dan keperkasaan Allah tu pengampun. Sebab mungkin ada je orang yang kuat, ada je orang yang perkasa, tapi dia tak sifat pengampun pun, dia tak ada sifat belas kasihan pun. Contoh Fir'aun kan. Fir'aun tu kalau dari segi zaman dia, memang dia perkasa pun, memang dia kuat pun. Sebab dia kekuasaan dia tu memang sampai semua orang takut. Tapi dia tak ada sifat pengampun dan tak ada sifat kasih pun. Tapi Allah, indeed, Allah tu pengasih. Allah tu perkasa. Tapi Allah tu juga adalah yang bersifat Maha Pengampun. So cantiklah combination sifat yang Allah datangkan untuk memperlengkapkan ayat yang ada dekat atas tu. Okay? So itu adalah bila kita merefer kepada kepelbagaian lah. Dan bila kita balik kepada ayat yang awal hari Selasa hari tu, bila mana kita buka slot kuliah ni ataupun slot sharing ni, kita buka dengan surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 ni, yang mana Allah nyatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam dan siang, ada tanda-tanda bagi ulul albab, iaitu orang-orang yang berakal. Orang-orang yang dalam keadaan apa pun, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia sentiasa memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan atau apa yang ada di langit dan di bumi, seraya berkata, maka tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah kami daripada siksa api neraka. So maka dengan apa yang saya sharekan melalui slot 3 jam ni, mampu sedikit sebanyak membawa ketundukan kepada kita lah. Mampu menjadikan kita orang-orang yang berakal, yang melihat tiada satu pun yang Allah ciptakan di muka bumi ni adalah sia-sia dan tak membawa peranan. Itu adalah serangga-serangga kecil tadi tu kan. Dan bila back balik kepada penciptaan manusia, maka kita ni diciptakan Allah tu dengan sangat besarnya, dan tidak adalah penciptaan kita ni adalah sia-sia tu lah. Maka kembalilah kita kepada ketaatan, dan kembalilah kita kepada tujuan penciptaan kita tu pada pertamanya lah, iaitu sebagai khalifah, sebagai hamba dengan khalifah tu lah. So saya rasa insyaAllah itu sahaja apa yang saya nak kongsikan daripada slot 3 jam ni. So ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa pertanyaan ke daripada semua yang boleh saya entertain kalau saya mampu? Ada? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Okey, yang lain-lain tak ada? Kira Okey, Nakiuddin tu ada tu? Doktor, saya nak tanya. Kiranya dekat Al-Quran dia mention 8 serangga kita lah. Dia tak. Dalam Al-Quran itulah 8 serangga yang dinyatakan. Okey. Tapi kalau kita refer kepada, kan tajuk kuliah ni Dabbah dan An'am.
Tapi an'am tu saya tak kata lah sebab dia lagi banyak. An'am tu lagi banyak juga lah kan. Contoh sapi. Yang Allah ceritakan sapi betina. Lepas tu ada burung dalam surah Al-Mulk. Macam mana burung tu terbang. Burung terbang tu pun itu sangat hebat kan. So adalah beberapa lain. Contoh juga Al-Ankabut ataupun lebah. Bukan lebah, labah-labah. Tapi yang tu saya tak datang lah. So kalau kamu curious, boleh baca dan menelitinya lah. Okay, terima kasih Doktor. Alright, okay. Okay, ada orang mengganggu saya sebelah ni. Okay, so kita ada beberapa minit. Cuma saya nak ambil masa 1 ke 2 minit lah. Saya nak dengar apa feedback lah ataupun refleksi daripada seorang dua orang ke throughout kelas ni, apa yang dia dapat dan apa yang dia rasa lah. So siapa-siapa nak share apa yang dia rasa dan apa dia dapat daripada kuliah ni. Saya nak share Doktor. Okay, sila Odi. Okay, jadi daripada apa yang kelas yang kita dah belajar, dah bercampur aduk lah daripada apa yang kita dah belajar sebelum ni, saya dapat ibrah daripada penciptaan haiwan-haiwan yang Allah ciptalah dan apa-apa haiwan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Dan antara ibrah dia tu sebagai summary, kita tengok yang dia sebenarnya memberi manfaat kepada manusia sebenarnya. Cuma manusia itu sendirilah, bergantung kepada manusia itu sendiri, dia lihat daripada sudut mana. InsyaAllah itu saja. Okay, alright. Terima kasih Audi. Okay, ada seorang lagi yang boleh saya dengar sebelum kita menutup kuliah kita pada hari ini? Saya Doktor. Okay, sila. Izzati. Izzati, kamu dengar tak jawapan saya tadi, Izzati? Kamu yang tanya Bukan. Bukan kamu tanya, tapi kamu tanya juga hari tu kan? Ada. Okay, alright. Okay, Izzati. Apa yang kamu nak reflekskan daripada kuliah kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada apa yang saya belajar lah, macam ya Allah, banyak sangat saya tahu. Macam saya rasa macam even sekecil-kecil benda, kita dapat tengok macam kecil-kecil benda tu pun hanya bagi manfaat kat kita. Dan ada juga yang bagi, macam contohnya kalau kemudaratan juga kalau kita berjaga-jaga. Dan sebenarnya betul lah, memang itu semua adalah untuk kita juga manusia. Dan even kita tengok kan, penciptaan serangga ni ialah macam tu ni, Masya Allah, macam lebah dapat cipta macam mana pun tak seragam berfikir semua macam sempurna je ciptaan Allah tu. Tapi sebenarnya Allah cakap manusia ialah sebaik-baik ciptaan. Maksudnya macam kita ni ialah lagi sempurna daripada tu. Tapi kalau kita sendiri tak jadikan kelebihan apa yang kita ada, tak taat pada Allah, kita boleh jadi lagi teruk daripada binatang. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Zaki. Okay, itulah. Sebab itulah sama-sama lah insyaAllah kita cubalah untuk memperbaiki diri kita lah. Okay, supaya kita jadi yang lebih baik. Bukan lebih baik di mata manusia, tapi lebih baik di mata Allah tu lah. Dan sebab itulah saya nak ingin mengajak lah semua sama-sama lah kita insyaAllah untuk menjadi seperti Umar. Sebab saya sekarang tengah tengok cerita Umar. Siapa-siapa yang pernah tengok cerita Umar series? Ajak tengok cerita pula. Dekat mana Doktor? Saya tengok dekat YouTube je. Oh. Umar series. Sebab Umar ni dia adalah satu figure yang baiknya dia sebelum dia Islam. Sebab Umar ni dia famous kan dengan karakter dia yang berani kan. Maksudnya dia adalah seorang yang sangat berguna atau seorang yang sangat valuable lah masa dia kafir dulu. Maksudnya sebelum dia Islam lah. Tapi dia jadi orang yang lebih baik dan lebih valuable bila dia embrace Islam. Maksudnya bila dia embracekan iman tu. Kita pun nak jadi macam tu. Sebab saya percaya setiap orang dalam kuliah ni adalah orang yang bagus, orang yang baik tu. Tapi lagi bagus dan lagi baiknya kita bila kita tambahkan dengan satu lagi kriteria iaitu dengan iman tu. Maka sama-sama kita menjadi seperti Umar lah. So Umar tu sangat bagus lah untuk kamu kalau nak mendalami sirah. Umar is one kind of movie
bukan movie, dia adalah series lah yang saya suggestkan lah untuk kamu boleh tengok lah. Umar series. Okay. Itulah Wallahu alam. Okay, itu saja daripada saya. Saya minta maaf kalau terlebih cakap ataupun tersalah cakap ke. So, moganya insyaAllah di hari-hari mendatang kalau jumpa boleh tegur-tegurkan saya sebab saya tak kenal semua orang dalam kelas ni. Okay, so bila kita berada di kampus nantilah. So, itu saja daripada saya. So, saya akan uploadkan nota ni lah dalam UKM Folio nantilah. Okay, so terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor.